Ya, saudara, bermula malam tadi, sebenarnya kami telah memulakan mengenai RMK11. Bercakap tentang apakah agaknya harapan dalam RMK11, itu telah pun kita perkatakan malam tadi. Dan kenyataannya bermula pukul 11.30 pagi tadi di Dewan Rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan telah pun membentangkan rancangan Malaysia yang ke-11 yang menyangkau tahun 2016-2020. Jadi apapun, selepas daripada pembentangan itu, saya sempat melihat sebenarnya di media-media sosial, antaranya adalah menerusi Twitter yang mana Yang Berhormat Khairi Jamaluddin menyatakan RMK11 adalah mengenai pertumbuhan, pekerjaan dan pengagihan kepada rakyat untuk menjaga kebajikan. Itu adalah cara untuk maju. Itu yang dinyatakan oleh YB Khairi Jamaluddin. Saya tak tahu apa pula pendapat Syed selepas RMK11 dibentangkan pagi tadi. Suami suka nombor? Banyak nombor, banyak angka yang dibentangkan dalam RMK11 pagi tadi. Okay. Malah dalam RMK sebelum ini pun. Tapi mencuri apa yang saya katakan tadi, ya, terlalu ambitious. Ada beberapanya ambitious, tapi kadang-kadang suami dia macam main rugby. Ya. Suami main rugby tak? Suami tak main rugby. Suami berenang. Saya tadi mendengar tetamu kita mengatakan kita sekarang ni kena main golf. Tapi jadi perempuan ada bukan. Perempuan. Ya. Maksud saya apabila ambitious itu tadi yang kita sebutkan. Kadang-kadang main rugby ni suami. Ya. Coach saya dia kata aim high. Okey. Kalau kita sasarkan tengkuk, kita akan dapat pinggang. Sasarkan pinggang. Bila kita nak tackle, kita akan dapat lutut. Okay. Sasarkan lutut, dapat tumit. Sasarkan tumit, dapat rumput. Okey, sekarang yang mana disasarkan? Ada beberapa sektor ataupun penunjuk empirikal yang diberikan itu nampaknya macam menyasar tengkuk. Tengkuk terus? Kalau betul dapat tengkuk, cekik. Jadi kita bersama tetamu. Okay, nanti suami akan bawa lebih banyak lagi bahan-bahan. Termasuk komen-komen ada juga. Tapi kali ini berbeza dengan bajet, Syed. Twitter agak hamba dengan komen-komen berhubung dengan RMK11. Saya tak tahu kenapa. Saya kira pembentangan bajet lebih political sifatnya berbanding RMK. Kerana RMK ni 5 tahun dan sifat dia mungkin lebih strategik. Tapi walau bagaimanapun kita ada tetamu yang boleh memberikan ulasan lebih lanjut. Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam Syed. Tahniah kerja keras berapa lama tu? Tengok ni banyak buku-buku depan kita ni. Sebenarnya kita punya program ini telah bermula daripada 18 bulan yang lalu. Bermakna setahun setengah lah kita bekerja. Jadi tentulah bila nak membina RMK 11 ini, asas RMK 10 itu. Jadi apa petunjuk ataupun platform RMK 10 itu membawa kepada RMK 11 ni? Boleh kita mula di situ, Datuk Seri? RMK 10 ini telah berdasarkan kepada model baru ekonomi yang mensasarkan agar negara kita mencapai status negara maju menjelang tahun 2020 dengan 3 komponen utama, iaitu berpendapatan tinggi, yang inklusif dan juga yang mampan. Dan alhamdulillah kalau kita lihat dari segi pencapaian kita dalam 5 tahun lepas ini, kita kebanyakannya telah mencapai matlamat kita. Sebagai contoh, dari segi pertumbuhan ekonomi, kita telah berjaya berkembang sebanyak 5.3% setahun. Dan ini dapat dicapai dalam satu suasana yang mencabar di dalam ekonomi global kita. Dari segi pembinaan infrastruktur sebagai contohnya, ia telah banyak juga berkembang, di mana sebagai contoh jalan raya telah dibina, pencapaian internet jalur lebar kita melebihi 70%, dan pembinaan KLIA dan KLIA 2 sebagai contohnya telah meningkatkan lagi jumlah penumpang sebanyak 46%. Dan juga dari segi peningkatan isi rumah, di mana kita apabila kita sebut tentang peningkatan ataupun pertumbuhan ekonomi ini, memang kita nak pastikan bahawa ia diterjemahkan kepada pendapatan rakyat kita yang lebih, dan ini hasil daripada peluang pekerjaan yang lebih baik, peluang perniagaan yang lebih baik, dan juga langkah-langkah lain yang kita laksanakan seperti bantuan pendapatan yang mana telah meningkatkan pendapatan rakyat kita. Kalau kita lihat dari segi average-nya ataupun secara purata daripada
kepada sekitar RM6,141 dan juga pendapatan menengah ataupun median telah meningkat kepada RM4,585. Jadi kalau kita lihat peningkatan pendapatan isu rumah meningkat sebanyak 8.8% setahun berbanding dengan peningkatan kos sara hidup yang rendah, kurang daripada 4% untuk tempoh yang sama. Jadi dalam kata lain, kita masih on the right track untuk menuju status negara berpendapatan tinggi itu dalam jangka masa 5 tahun ini. InsyaAllah. Bahkan mungkin lebih awal. Saya rasa kalau sebelum ini, sebelum penurunan harga minyak dan penurunan harga komoditi seperti getah dan juga minyak kelapa sawit, mungkin kita dapat capai lebih awal. Tapi memandangkan dengan kejatuhan harga minyak yang mendadak sejak penghujung tahun lalu, jadi mungkin lambat sikit. Maknanya masih menjelang 2020 kita bakal mencapai sasaran tersebut, insyaAllah. Datuk Seri, apabila saya melihat pada peringkat awal trust ataupun strategi yang telah digariskan dalam RMK 11 ini, banyak merupakan dari kesinambungan RMK 10. Tapi kita juga masih berhadapan dengan cabaran-cabaran yang sifatnya structural, middle income trap misalnya. Jadi bagaimanakah dengan strategi yang sama, kita cuba untuk mengatasi sesuatu yang sifat sebegitu, yang mungkin di luar kotak? Apakah kaedahnya dalam RMK 11? Sebenarnya dari segi pengkhususannya, kita yang disebutkan kalau ikut tema rancangan Merdeka 11 ini ialah pertumbuhan yang berpaksikan rakyat ataupun anchoring growth on people. Dan ini bermakna kita banyak memberikan tumpuan kepada golongan berpendapatan rendah, golongan B40 yang kita sebut ini. Dan untuk itu program-program yang kita buat ini banyak untuk memanfaatkan lagi rakyat kita, di mana kalau kita nak meningkatkan pendapatan rakyat kita, kita perlu memberikan mereka lebih banyak peluang untuk berniaga, bermakna akses kepada pembiayaan itu penting, dan akses kepada pelajaran, pendidikan, dan juga kemahiran. Sebab itulah kita banyak memberikan tumpuan untuk kali ini kepada kemahiran technical, vocational education dan training. Dan untuk itu, sebagai contoh, kalau dulu kita memperuntukkan sebanyak RM500 juta untuk program atau tabung kemahiran ini, kali ini kita gandakan dia kepada RM1 bilion sebagai contoh. Dan banyak program-program yang berkaitan dengannya untuk kita memajukan ekonomi kita. Ya, saya tahu bahawa Suhaimi. Ya. Saya dah pun mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri malah seluruh warga yang menjayakan pembentangan hari ini. Malah tahniah juga kita ucapkan kepada seluruh warga kerajaan, Syed, kerana menurut Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapannya, pencapaian RMK 10 yang telah pun dibentangkan juga dikongsikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Lantaran itu 10 pencapaian yang cukup membanggakan pastinya. Namun begitu, seperti mana yang dinyatakan dalam akhbar dalam The Malaysia Insider, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak perlu memberi penjelasan kepada rakyat berhubung isu kebocoran dan kerugian akibat pengurusan lemah dalam penyelewengan syarikat syarat hutang One Malaysia Development. Kerana dalam RMK 10 dinyatakan One MDB sepatutnya memberikan keuntungan, tapi sebaliknya. Jadi bagaimana penjelasan ini Datuk Seri boleh berikan? Sebenarnya bagi kita lebih fokus kepada keseluruhan ekonomi. Dan tidak tertumpu kepada mana-mana agensi. Itu fokus kita. Sebab itulah bila kita sebut tentang pertumbuhan ekonomi ini, kita mensasarkan agar kita bertumbuh sebanyak antara 5 hingga 6% untuk kita mencapai sasaran negara maju menjelang tahun 2020. Dan antaranya banyak untuk mempertingkatkan produktiviti dan juga untuk mempertingkatkan infrastruktur luar bandar sebagai contohnya. Dan kita baru-baru ini juga telah memperkenalkan antara lain konsep pembangunan wilayah ini dikembangkan kepada satu kawasan yang baru yang kita sebut tentang Vision Valley. Dan sebab itu memang tidak ada reference terhadap apa juga macam organisation yang disebutkan tadi. Vision Valley, apabila menyebut soal poket-poket pembangunan yang berikan fokus ini, pantas sahaja ada kritik, bahkan selepas pembentangan tadi mengatakan negeri-negeri yang dikuasai oleh pakatan telah dipinggirkan dalam perancangan
Komen Datuk Seri pada ini? Itu tidak benar. Kita mengamalkan satu konsep pertumbuhan yang inklusif, pembangunan yang inklusif di mana kita tak kira sama ada di bandar ataupun luar bandar ataupun mana-mana negeri. Malah dalam kita merumuskan rancangan Malaysia ke-11 ini, kita telah menjelajah ke semua negeri dan kita telah berjumpa dengan Ketua Menteri dan juga Menteri Besar dari semua negeri-negeri, termasuklah negeri-negeri yang dikuasai oleh Parti Pembangkang. Ini sama ada Selangor, Pulau Pinang maupun Kelantan. Dan kalau kita lihat antara projek-projek yang telah diumumkan pagi tadi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ambil contoh negeri Kelantan sebagai contoh, yang telah diumumkan ada rancangan tempatan banjir yang melibatkan pembinaan empangan Nenggiri dan juga Lebir. Ini merupakan dua empangan yang memerlukan perbelanjaan yang besar. Selain itu, Lebuh Raya Kota Baru ke Kuala Krai yang selama ini telah banyak diperbincangkan, kita telah meluluskannya untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Dan Central Spine Road yang menghubungkan negeri Pahang ke negeri Kelantan, yang mana bakal mempertingkatkan akses kepada negeri Kelantan ini melalui Pahang. Jadi nanti apabila Syed balik kampung rumah isteri, jadi tak perlulah nanti sampai 12 jam nak balik ke Kota Baru nanti. So jadi apa yang saya hanya bagi contoh, kita memang tidak meminggirkan mana-mana tempat. Jadi Kelantan sebagai contoh banyak mendapat manfaat kali ini. Tersenyum isteri saya di rumah, dia tengok malam ni sebab dia kata balik kampung lepas ni cepat sikit. Jerit, kita jerit 12 jam. Tapi Suhaimi, kita lihat bahawa julat tempoh 5 tahun ni menarik kerana berbanding bajet itu mungkin agak suntuk untuk dilaksanakan. Jadi banyak program strategi yang bernafas panjang ni boleh kita lihat dan jumlahnya telah ditentukan. Jadi cabarannya kini adalah kerana pilihan projek-projek itu banyak. Tentulah ada kayu ukur atau kaedah penentuan untuk menentukan mana yang benar-benar memberikan impak dan mana pula yang mempunyai weightage yang kurang. Bagaimana itu dilakukan dalam RMK 11? Benar, kalau kita lihatkan dari segi jumlah peruntukan perbelanjaan pembangunan yang kita ada untuk rancangan Malaysia ke-10 sebanyak 230 bilion ringgit. Dan untuk rancangan ke-11 ini kita mempertingkatkannya kepada 260 bilion ringgit. Tapi kalau kita lihat senarai projek-projek pembangunan dan juga program-program yang diutarakan oleh negeri-negeri amat panjang senarainya dan jumlahnya amat besar. Dan untuk itu kita perlu menggunakan satu kaedah yang lebih konsisten, lebih sistematik untuk menentukan yang mana perlu diberi keutamaan. Untuk itu kita telah memperkenalkan satu kaedah ataupun tool yang baru yang kita sebut the Index Creativity. Itu belum pernah digunakan dalam RMK sebelumnya? Sebelum ini kita banyak menggunakan macam return on investment sebagai contoh, tapi ROI, yang Index Creativity ini lebih menyeluruh kerana kita cuba menterjemahkan manfaatnya dalam bentuk wang ringgit, dan yang dari segi kos itu kita mengambil kira bukan sahaja kos pembinaan dan capital cost yang sekali, tapi kita juga mengambil kira kos operasi. Bermakna kalau satu aset itu bertahan selama 20 tahun, kita mengambil kira berapakah kos untuk operasi projek tersebut dalam jangka masa 20 tahun. Jadi kalau dalam konteks kita di sektor swasta, biasanya kita sebut total cost of ownership untuk sesuatu pembelian atau untuk sesuatu pelaksanaan projek itu. Jadi kita punya fokus adalah untuk projek-projek yang berkos rendah, yang mempunyai impact yang tinggi, yang dapat dilaksanakan dengan cepat. Maknanya low cost, high impact and
rapid execution. Yeah. So mungkin saya boleh bagi contoh. Yeah, okay. Kita baru-baru ini kita melihat keperluan untuk mewujudkan satu klinik kesihatan yang baru di Bandar Seri Iskandar. Ni dekat dengan kampung. Tadi kena isteri saya, ni kena saya. Suami, saya penerima manfaat langsung daripada RMK11. Dan ini difahamkan bahawa sekarang ini yang klinik yang terdekat mungkin dalam 20 km. Jadi apabila kita membuat membina klinik yang baru ini dengan kuartusnya untuk 24 kaki tangan sebagai contoh, dia mungkin kos dia dalam 30 juta ringgit. Dan kalau kita lihat jumlah operasinya mungkin dalam dalam 1.4 juta ringgit. Mungkin saya ambil balik kos ini ya. Ya, jadi 1.48 juta ringgit setahun. Jadi untuk itu dia punya kos pelaksanaan untuk tempoh 20 tahun ini berjumlah 59.7 juta ringgit. Dan apabila kita mengira manfaatnya, kita lihat dari segi penjimatan masa untuk rakyat. Dan klinik ini biasanya dia boleh merawat 350 pesakit. Dan maknanya dalam satu tahun kita boleh merawat 91,000 pesakit. Dan apabila kita lihat dari segi penjimatan masa, kalau dulu dia kena beratur panjang, kalau setengah jam dia jimat, dan kita apply dia punya gaji minima dari segi time saving tu. Jadi ini bermakna setiap tahun kita jimat 2.1 juta ringgit, dan untuk 20 tahun itu jadi 39 juta. Dari segi penjimatan perjalanan 20 km itu kalau pergi balik 40 km. Jadi kalau kos dia 50 sen 1 km, maknanya RM20 untuk satu perjalanan. Jadi kalau kita kali dengan 91,000 orang tu, maknanya dapat 36.4 juta. Penjimatan kos rawatan tersebut, kalau dia pergi ke klinik swasta, dia kena bayar katalah RM30. Jadi klinik kerjaan ni bayar RM1, RM29. Jadi kita kali dengan 91,000, dapat 52 juta ringgit. Dan semua kita campur-campur, dan kita dapat satu jumlah yang sebanyak 94.4 juta ringgit. Untuk tempoh 5 tahun? Manfaat untuk 20 tahun. Untuk 20 tahun? Apabila 20 tahun. Jadi kita dia punya manfaat selama 20 tahun, kita bagikan kos juga untuk tempoh 20 tahun, kita dapat satu nisbah 1.58 ringgit. Bermakna untuk setiap ringgit yang kita laburkan atau belanja, pulangannya RM1.58 untuk rakyat kita. Jadi untuk itu dia sudah tentu mendatangkan manfaat. Jadi ini kita bandingkan dengan projek-projek yang lain. Biasanya kalau angka itu lebih memberi manfaat, kita akan utamakan projek tersebut. So ini nak bagi contoh lah. Ya, maknanya bukan lagi semata-mata ROI, ya, bukan pulangan daripada palaburan. Ini manfaat langsung kepada rakyat. Malah semalam kita menerima pemanggil daripada Sarawak yang menyatakan setiap kali RMK, rakyat tak dapat apa. Jadi bagaimana Datuk Seri untuk menangkis? Rakyat nakkan direct hasil tu terus kepada rakyat. Ini yang dimahukan. Banyak sebenarnya manfaat itu. Kalau suami sebut Sarawak, antara pelaburan yang banyak kita nak buat di Sarawak ni adalah Pen Borneo Highway sebagai contoh. Kalau kita lebih 2,200 km untuk Sabah dan Sarawak, dan dia akan menelan belanja sebanyak 27 bilion ringgit. Kalau kita lihat sebelum ini, untuk tahun lepas sebagai contoh, kita memperuntukkan hanya 500 juta ringgit setahun. Ini bermakna ia akan mengambil masa sebanyak 54 tahun baru nak siap. Jadi kita telah membuat keputusan untuk mempercepatkannya, dan kita setuju untuk memperuntukkan sebanyak 2 bilion ringgit setahun supaya kita dapat melengkapkan highway ini dalam jangka masa yang lebih pendek. Jadi apabila siap nanti, lebuh raya ini dia akan menghubungkan bandar-bandar dan kampung-kampung yang mana akan membolehkan penduduk ataupun petani-petani di luar bandar ini untuk memasarkan produk pertanian mereka sebagai contohnya. Dan dengan adanya juga infrastruktur ini membolehkan banyak kegiatan ekonomi, kilang boleh buka di kawasan luar bandar,
dan dapat memberikan pekerjaan dan juga peluang perniagaan untuk mereka. Ini yang mungkin secara indirect yang dia akan dapat. Dan apabila dapat kerja itu akan direct. Ada juga program-program yang kita umumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pagi tadi yang menyebut antaranya program untuk membaiki rumah. Sebanyak 400,000 buah rumah yang telah dicadangkan dan diberi bantuan antara RM5,000 hingga RM10,000. Dan ini akan memberi manfaat yang besar kepada penduduk-penduduk di luar bandar yang rumah mereka mungkin daif, yang perlu dibetulkan, dan ini antara manfaat yang secara langsung yang dapat dikecapi oleh rakyat-rakyat terutamanya di luar bandar. Okey. Jadi Datuk Seri, kita berehat seketika dan selepas ini talian kami buka 0322829062, 0322829062 untuk anda melontarkan soalan terus kepada Yang Berhormat Menteri. Jangan ke mana-mana. Okey, tahniah kepada Malaysia dengan pembentangan rancangan Malaysia ke-11 sehingga ke tempoh akhir pelaksanaannya 2020 untuk mencecah masuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Bercakap tentang ini adalah Yang Berhormat Senator Datuk Seri Abdul Wahid Omar, Menteri Jabatan Perdana Menteri. Suhaimi sudah pun mengumumkan tadi talian yang boleh anda gunakan 0322829062 untuk bertanyakan soalan atau bahkan juga berkongsi pandangan kepada Yang Berhormat Senator bincang tentang ini. Saya ingin memanjangkan yang telah Datuk Seri sebut sendiri bahawa kita ambil contoh Sarawak itu tadi ya. Kerana kita tahu sasaran untuk menjadi negara berpendapatan tinggi, tetapi ada sesetengah negeri termasuk Sarawak sendiri adalah sudah tergolong di dalam itu. Tetapi di waktu yang sama di situ juga terdapatnya kelompok pendapatan B40 yang besar. Itu bererti jurang Gini yang banyak di antara mereka yang berada dengan mereka yang tidak berada. Bagaimana itu akan ditangani dengan strategi-strategi yang ada dalam RMK 11 ini, kerana setiap satu negeri itu unik dengan sifatnya. Sarawak dengan nilainya sebegitu, ya, Lembah Kelang lain pula. Apakah pelaksanaan pengisian untuk menangani isu yang sebegini, Datuk Seri? Saya kalau mungkin kita menyingkap semula dari segi perkembangan kita. Semasa kita pada tahun 1970 sebagai contohnya, dari segi pembasmian kemiskinan, ketika itu 49.3% daripada isi rumah di Malaysia ini tergolong di dalam golongan mereka yang dikatakan miskin. Dan Alhamdulillah pada tahun 2014 kita telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan tersebut kepada 0.6%. Dan ini secara nasional. Dan kita juga telah berjaya mengurangkan jurang pendapatan antara isi rumah. Biasanya kita mengukur yang saya sebut Gini coefficient, itu secara statistik, di mana kalau kita lihat kita telah berjaya mengurangkan daripada 0.44 kepada 0.40 untuk tahun 2014. Itu dari segi statistik. Dan mungkin dari segi yang lebih mudah lagi, kita melihat apakah pendapatan isi rumah yang 20% teratas ini berbanding dengan mereka yang 40% ke bawah. Kalau kita lihat pada tahun 2009 sebagai contohnya, mereka yang kumpulan 20% teratas ini, purata pendapatan mereka sedikit di bawah RM10,000 sebulan. Manakala mereka yang 40% ke bawah ini, purata pendapatan mereka RM1,440. Maknanya nisbah top 20 kepada bottom 40 adalah sebanyak 6.9 kali. Dan kita lihat untuk tahun 2014 jurangnya telah mengecil. Maknanya 14,000 untuk top 20 berbanding dengan 4,585 untuk bottom 40, nisbahnya 5.6 kali. Dan ini bermakna terpakai pada seluruh ataupun negeri? Ini untuk seluruh Malaysia. Dan trend ini adalah konsisten. Ini maknanya sama ada di Selangor ataupun wilayah persekutuan, dan sama juga di Sabah Sarawak. Dari segi perkembangannya, dia menguncup, jurang makin mengecil. Dan kita adalah penting, kita mesti tahu bahawa kita buat atau kita mencapai sasaran ini bukan dengan kita menahan golongan top 20 ini daripada berkembang. Tidak.
Cuma kita nak pastikan golongan yang bottom 40 ini, mereka yang berpendapatan rendah, kita pastikan bahawa pendapatan mereka dapat berkembang dengan kadar yang lebih tinggi berbanding dengan top 20 ini. Selalunya bila bercakap soal bajet ni, M40 di tengah-tengah tu, middle 40 tu, selalu saja rasa terpinggir. Tapi itu tak apa, itu bukan soal bajet. Kita ada celah di sini, ada pemanggil. Pemanggil dari Sarawak, lama nanti. Hello. 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 Okey, silakan. Siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Saya Adnan daripada Muka Sarawak. Okey, soalan atau pandangan ringkas dan padat. Saya Adnan daripada Muka Sarawak. Okey, silakan. Soalannya? Pandangan. Ya, Cik, silakan. Saya ingin menyentuh tentang pembangunan Sarawak. Soalan dia, ketidakseimbangan dari segi bajet antara Semenanjung dengan Sarawak. Dan ini telah berlaku selama puluhan tahun dan menyebabkan perbezaan yang amat ketara. Ini yang menyebabkan resentment di kalangan rakyat Sarawak, termasuk juga Sabah. Akhir-akhir ini yang apa yang kita dengar. Dan inilah puncanya. Dan saya ingin menyentuh tentang apabila bercakap tentang pembangunan, selalunya orang akan merujuk kepada Pen Borneo Highway. Pen Borneo Highway adalah telah dimulakan jalannya. Ia bukan highway sebenarnya. Ia jalan biasa yang telah dimulai sejak zaman British. Ia siap daripada Kuching sampai ke Sliwi pada tahun 63. Dan ianya disambung terus kemudian seperti jalan Kayu Balang. Ia bukan highway. Dan jalan ini adalah jalan yang jauh, melingkung jauh. Ia tidak banyak membantu dari segi memendekkan jarak dari selatan ke tengah dan ke utara. Maksudnya kita bercakap sekarang ni tentang lebuh raya baru seperti mana Plus Highway dan banyak highway di Semenanjung dan siap lebih awal. Dan yang saya tahu tentang Pen Borneo Highway ialah ia adalah jalan 2 lorong dan hanya 200 km daripada jalan 2000 lebih kilometer tersebut adalah 4 lorong. Itu yang dirancangkan. Ia bukan highway seperti mana di Semenanjung. Jadi ini adalah sentiasa disebut tentang Borneo Highway, sedangkan ia hanya siap pada tahun 2025 atau selepas itu. Kita baru dengar berbagai lebuh raya di Semenanjung, contohnya lebuh raya Pantai Barat yang menghubungkan Perak dengan Selangor akan siap dalam tahun 2019. Tapi tak ada lebuh raya di Sarawak yang akan siap dalam tempoh terdekat. Dan satu-satunya Pen Borneo Highway, bangunan yang disebut, hanya akan siap dalam tahun 2025 atau ke atas. Okey, baik. Sering benda itu diulangkan banyak kali dan di-launch, dilancarkan semula beberapa kali. Seolah-olah ia satu projek baru. Okey, baik. Cik Adnan, kita beri ruang kepada... Kita jemu dengan benda ini semua. Okey, baik. Terima kasih Cik Adnan. Kalau merancang untuk EPU, Economic Planning Unit, cakap tentang perancangan ekonomi, plan-plan projek baru, yang selalu menyebut tentang high impact project. Apakah lebuh raya yang menghubungkan Sabah, Sarawak itu? Baik. Okey, Cik Adnan, kita berikan ruang kepada... Apakah apa yang ditunjuk oleh indeks kreativiti dalam komen yang Cik Adnan timbulkan ini? Mungkin Cik Adnan, terima kasih kerana pandangan itu. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi jumlah peruntukan yang kita berikan untuk negeri Sarawak, ia merupakan dengan Sabah, ini merupakan dua negeri yang sentiasa mendapat peruntukan yang paling tinggi dalam setiap rancangan Malaysia, sama ada yang ke-9, ke-10 dan juga yang dalam rancangan ke-11 juga bakal mendapat yang tertinggi jugalah. Dan ini dari segi senarai projek-projek pembangunan ataupun program-program ini biasanya kita buat setelah kita merujuk kepada ataupun berbincang dengan kerajaan negeri. Dan untuk negeri Sarawak secara khususnya, yang disebutkan oleh Encik Adnan itu tentang Pen Borneo ini adalah tak betul yang tadi. Sebab yang kita buat ini melibatkan banyak juga alignment yang baru yang memastikan agar ia menepati spesifikasi sebagai sebuah lebuh raya yang bakal memendekkan jarak perjalanan dan juga dari segi masa perjalanan itu. Bukan jalan yang disebutkan oleh Encik Adnan tadi yang dah siap sejak tahun-tahun sekian. Tak ada. Kalau ada yang menggunakan, mungkin ada sebahagian yang ada sedikit, tapi dia akan dilebarkan dan akan diluruskan
Dan ini juga serupa dengan ada banyak juga highway-highway yang kita ada di Semenanjung juga. Dan dari segi penilaian kita berdasarkan kepada impact, kita percaya bahawa ini akan memberikan satu impact yang tinggi kepada masyarakat di negeri Sabah dan negeri Sarawak. Tema kita adalah pertumbuhan berpaksikan rakyat dan manifestasi rasa ketidakpuasan hati tampil dengan apa yang dia terpaparkan oleh Cik Adnan itu tadi. Di waktu yang sama, Datuk Seri menyatakan bahawa sebenarnya peruntukan selama ini kepada Sabah dan Sarawak paling besar. Tetapi tidakkah perspektif per kapita juga penting? Kerana kita tahu apapun perancangan untuk infrastruktur di Sabah dan Sarawak itu, kos per kapitanya akan lebih besar. Kerana return on investment, apa juga yang dibuat di Semenanjung, disebabkan oleh jumlah population, dinamisme ekonominya. Jadi, apa strateginya untuk mengimbangi pertumbuhan berpaksikan rakyat dalam keadaan ketidakseimbangan jumlah populasi dan juga kos pembangunan yang berbeza di antara Sabah, Sarawak dan Semenanjung? Sebab kita berpaksikan rakyat, sebab itulah kita banyak memberikan tumpuan RMK 10 dan 11 ini kepada Sabah dan Sarawak. So, itu memang asas kita. Walaupun lebih mahal kos pembangunan di sana. Memang benar. Itu biasanya. Tapi kita sebenarnya sepatut menyebut bukan saja dari segi kos infrastruktur ataupun pembangunan fizikal, tapi juga dari segi kemahiran. Kita banyak akan mengadakan program-program untuk memastikan bahawa rakyat negeri Sabah dan Sarawak bakal mendapat manfaat yang lebih. Untuk itu, baru-baru ini yang telah diumumkan juga adalah pembinaan lapangan terbang di Lawas sebagai contohnya, yang baru disebutkan. Dan ini bakal memendekkan lagi perjalanan untuk mereka ke Lawas dan akan membuka Lawas ini untuk digunakan oleh mereka-mereka yang berdekatan, termasuklah di Brunei. Soalnya kita pemanggil di talian dari Shah Alam. Hello. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di talian? Saya Cik Muhammad daripada Shah Alam. Okey, soalan atau pandangan ringkas dan padat, silakan. Just soalan saja. Saya kerap melihat agenda pemerkasaan Bumiputera. Ya. Sebab yang saya nampak ialah ia lebih kepada agenda pembangunan. Sebab selalunya agenda tersebut dijalankan secara mikro. Kenapa tidak ada agenda secara makro supaya nampak betul selari dengan pemerkasaan Bumiputera instead of pembangunan Bumiputera? Itu saja. Okey. Itu theoretical frameworknya. Terima kasih Encik Muhammad. Kita sebenarnya mengambil banyak pendekatan. Apabila kita nak kata memperkasakan agenda Bumiputera ini, dia termasuklah dari segi equity ownership ataupun pemilikan equity, termasuklah dari segi pemilikan harta, peluang perniagaan dan sebagainya. Ini merupakan pelbagai ataupun multi-pronged approach yang kita buat. Banyak sebelum ini dari segi pemilikan equity, sama ada di peringkat corporate ataupun di peringkat individu, kita terus mencari peluang bagaimana kita boleh mempertingkatkan equity ini. Dan apa yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pagi tadi, ada satu yang baru adalah untuk membolehkan akaun satu EPF lebihannya digunakan untuk melabur dalam ESB2 sebagai contoh. Dan bagi saya, sebagai menteri yang bertanggungjawab kepada teraju sebagai contoh, kita nak perbanyakkan lagi program-program yang membolehkan kita membangunkan lebih ramai usahawan. Dan kita tidak mengambil hanya satu pendekatan, banyak pendekatan kita laksanakan. Dan baru-baru ini kita melihat ada satu program ni, program Tunas Bumiputera muda, yang di mana kita dapati ramai anak-anak muda belia-belia ini yang mana mereka telah mendapat kemahiran, tapi mungkin tidak mempunyai pengalaman ataupun modal untuk memulakan perniagaan. Jadi kita dah mulakan satu program yang fasa pertama melibatkan 448 orang belia, yang mana kita itu dalam RMK 10. ini yang sekarang ni yang kita buat, tapi itu sebagai pilot program. Maknanya kita buat mereka melalui satu program team building. Lepas tu kita adakan program kesuanan
Yang ketiga kita ada mentorship program, di mana kita juga bagi modal sehingga RM15,000 untuk mereka memulakan perniagaan. Sama ada nak buat buka ke restoran ke atau kafe ataupun gerai, ataupun nak buat kedai jahit, nak buat kedai andaman dan sebagainya. Dan kita harap apabila yang itu efektif, kita nak memperkembangkannya. Jadi kita baru meluluskannya untuk tahun ini. Kita 10 juta untuk cover seramai 500 usaha baru. Ini merupakan satu yang agak popular, dan banyak lagi pendekatan-pendekatan lain yang akan kita laksanakan. Ada beberapa perkara yang Datuk Seri sebut tu ingin saya petik semula berkait juga dengan komen Cik Muhammad, kerana bila agenda Bumi Putera ini saban tahun kita replenish komitmen baru, kita berikan komitmen baru, nafas baru, namun kita seringkali lelah untuk mempertahankannya dari semasa ke semasa. Di satu sisi kita bercakap soal tongkat, ya, dan kini kita lihat lagi satu penegasannya di dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, dan majlis diwujudkan, tetapi majlis itu juga belum memberikan impak. Apa yang Datuk Seri sebut itu masih baru dilaksanakan. Bagaimanakah pendekatan baru ini berbeza daripada sebelumnya dalam RMK11 untuk memberikan jaminan kali ini supaya dalam RMK11 ni kita tidak apologetik lagi di dalam mempertahankan agenda Bumi Putera ini, apapun repackaging yang kita berikan. Itu sangat penting, kerana kalau selepas puluhan tahun outcome, saya lihat misalnya 60% sasaran Bumi Putera dalam berkemahiran tinggi itu agak tinggi. Dan apabila itu isunya tadi, ya, sama ada kita nak bercita-cita tinggi ataupun nanti kita akan apologetik selepas 3-4 tahun bahawa kita kena adjust balik dengan pelbagai repackaging. Bagaimana RMK11 kali ini janji Datuk Seri berbeza dan benar-benar agenda Bumi Putera ini memberikan dampak yang diharapkan? Sebenarnya dari segi program pemerkasaan ekonomi Bumi Putera ini yang lebih setahun dulu yang telah diumumkan, dan setelah itu kita wujudkan Majlis Ekonomi Bumi Putera, sebenarnya banyak program-program yang kita laksanakan dan bagi saya dia efektif. Cuma mungkin kita kurang menerangkannya. Tapi kalau kita lihat dari segi program yang telah diumumkan oleh Teraju, saya ambil contoh program Carve Out and Compete untuk program pembinaan MRT sebagai contohnya. 45% daripada projek pembinaan tersebut telah dibahagikan kepada kontraktor-kontraktor Bumi Putera yang berdaya maju. Dan itu hanya sebagai contoh. Dan kita akan teruskan banyak program-program yang lain yang Saudara Syed sebutkan tadi tentang 60% profesional. Kita sebenarnya itu realistik 60% tu ada hemat saya rasa agak tinggi. Ini termasuklah dalam bidang-bidang kedoktoran dan sebagainya, dan kita dapati bahawa kaum Bumi Putera ini sekiranya diberi peluang, bukan sahaja dari segi pembiayaan tapi juga dari segi exposure. Mereka boleh mencapai yang terbaik. Dan antaranya yang baru-baru ini kita nak mewujudkan MyPac ataupun Malaysian Professional Accounting Center, yang ini dilaksanakan oleh MIA dan bekerjasama dengan UiTM sebagai contohnya. Ini untuk menghasilkan lebih ramai lagi para accountant profesional. Dan sasaran kita memang agresif. Kita nak buat yang terbaik. Kena kerja keras sungguh ni. Memang kena. Sebab sekarang ini macam accountant memang tak boleh capai 60% lah. Dia bergantung kepada bidang-bidang. Yang tentu macam accountant ni sekarang ni 8%, kita nak naikkan dia perlahan-lahan jadi kepada 10%, lepas tu kita cuma ada 5 tahun 25% dan sebagainya. So apa yang penting adalah kita menumpukan usaha yang sekuat mungkin untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Datuk Seri, Suhaimi, kita minum dulu boleh? Boleh, Syed. Namun sebelum itu saya rasa sebenarnya rakyat Malaysia mula menelaah mengenai RMK11 kerana ada subtopik yang mula ditweetkan di media sosial. Datuk Seri kena datang tiap hari, banyak. Jadi kita minum kopi ke air kosong? Air kosong. Kita kembali selepas ini.
Analisis RMK 11 kembali pada malam ini bersama saya dan juga Sep Nawar. Dan apa yang penting sebenarnya, Datuk Seri juga telah pun dalam kenyataan media petang tadi menyatakan menolak tentang pembangunan kepada negeri-negeri. Dan saya melihat sebenarnya lebih penting adalah tentang pembangunan wilayah yang sedia ada untuk mewujudkan keseimbangan geografi. Kerana setiap wilayah juga telah mempunyai kluster-kluster yang tertentu, Datuk Seri. Jadi bagaimana untuk RMK 11 ini benar-benar memberikan fokus sekaligus membantu dari segi pendapatan penduduk, jurang kemiskinan luar bandar dengan bandar. Jadi bagaimana RMK 11 kali ini betul-betul bukan saja teori cantik di atas kertas, cantik di dalam buku, tapi cantik juga dari segi pelaksanaannya, khusus untuk wilayah-wilayah yang sedia ada. Suami, kalau kita lihat pencapaian 5 koridor yang ada sekarang ini, memang telah ternyata dia telah berjaya menarik banyak pelaburan di kawasan tersebut dan telah banyak mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan juga peluang-peluang perniagaan. Dan ini semua akan diteruskan dan kita akan perbaiki lagi. Yang mana ada kelemahan itu kita mengambil kira dan kita improve untuk masa depan. Kita juga melihat apabila kita kaji semula, ada satu kawasan yang mungkin kita belum dapat merealisasikan potensinya. Dan saya menyebut kepada kawasan di selatan Lembah Kelang. Dan ini yang Yang Berhormat Perdana Menteri sebut tentang Vision Valley ataupun lembah wawasan yang merangkumi Port Dickson, Nilai dan Seremban. Yang kita rasa memandangkan lokasinya yang bersebelahan dengan Lembah Kelang dan terutamanya bersebelahan dengan lapangan terbang antarabangsa KLIA, dia boleh dibangunkan dengan baik. Macam kalau kita lihat dari segi permintaan untuk ruang tapak perindustrian, sekarang ni kalau di Negeri Sembilan tu ada di Senawang dan telah dibuka di Nilai dan yang baru-baru ini di Enstag. Permintaannya sangat tinggi dan ia perlu dikembangkan lagi. Port Dickson sebagai contohnya, kalau dulu merupakan satu pusat permainan yang terkenal tapi dalam negeri, dan bila kita lihat kalau dari segi lokasinya dengan KLIA itu terlalu dekat, dan kalau kita boleh pertingkatkan infrastruktur, buat jalan yang boleh menghubungkan KLIA dengan Port Dickson melalui di tepi Bagan Lalang sebagai contohnya. Jadi dalam satu pembangunan rangkaian jalan raya lebih baik, kita boleh membangunkan bukan saja kawasan Port Dickson sebagai sebuah kawasan peranginan atau pelancongan yang bertaraf dunia, tapi juga antaranya itu keseluruhan kawasan pantai antara Bagan Lalang dan Port Dickson itu dapat dimajukan juga. So ini merupakan satu kawasan yang baru yang akan diberi tumpuan untuk rancangan Malaysia ke-11. Selain daripada 5 koridor yang sedia ada. Tambah satu koridor yang baru. Okey, pemanggil di talian. Hello. Halo. Ya, siapa di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Jami dari Kuala Lumpur. Okey, silakan. Soalan, pandangan. Soalan saya nak bagi pada Datuk Seri lah. Silakan. Okey. Soalan saya dua. Yang pertama, penduduk Malaysia banyak 30 juta. Jadi 68% adalah putra. Jadi kerajaan PM ada umumkan buat perumahan akan ada 30% pada putra. Yang 70% pun nak bagi pada siapa? Itu yang pertama. Kenapa tak mau bagi putra 68%? Itu yang pertama. Dan satu mengenai GST, saya nak sentuh sikit lah. GST ni, baru ni saya bayar kenderaan, minta lesen, insurans, kena bayar RM40 untuk GST. Jadi ada sebenarnya. Dia kata good, tapi surat pun kena bayar RM40. Kalau begitu, saya bercadang kerajaan, tempat-tempat tinggi ni, macam Toto lah, apalah semua, dia kena bayar RM1 yang tahu 5%. Patut dia orang masih kena 6% lagi untuk menambahkan pendapatan negara. Okay, terima kasih Cik Gani. Mungkin respon Datuk Seri pada Cik Gani. Dari segi perumahan itu memang disebutkan kalau mengikut statistik untuk tahun 2014 kita ada 30.3 juta rakyat ataupun penduduk di Malaysia ini, yang mana rakyat Malaysia seramai lebih kurang 28 juta.
dan memang dalam 2/3 daripadanya adalah kaum bumi-putra. Yang kita sebut dari segi perumahan itu, kita cuma ada di kawasan-kawasan yang mana kita reservekan kepada 30% bumi-putra itu merupakan projek-projek yang dianjurkan oleh sektor swasta. Tapi untuk projek-projek rumah mampu milik, projek PPR dan prima dan sebagainya, biasanya yang diberikan kepada kaum bumi-putra memang lebih daripada itu. Memang lebih daripada 60% pun. Jadi itu tak perlu risau kerana dia akan mengikut demand dan mengikut keperluan. Dan ini sudah pasti mereka yang mempunyai keperluan untuk mendapatkan rumah bakal diberi peluang untuk memiliki rumah tersebut. Itu dari segi konteks perumahan. Berkenaan dengan GST ini, saya kurang pasti dari segi soalannya. Tapi secara amnya, ialah GST ini diperkenalkan untuk menggantikan sales tax dan juga service tax yang sedia ada sebelum ini. Dan tujuan kita adalah untuk broaden ataupun melebarkan lagi jangkauan kutipan cukai kita, supaya kita dapat mempertingkatkan lagi pendapatan untuk negara kita, yang mana pendapatan ini akan digunakan untuk melaksanakan pelbagai program-program ataupun projek-projek pembangunan untuk rakyat. Itu tujuan kita. Ya, mungkin soalan berkait dengan GST ini akan kita tangani spesifiknya dalam GST 201 yang akan diterbitkan nanti. Itu lebih sesuai. Kita melihat 6 strategi trust di dalam RMK 11 ini. Tetapi di sisi yang lain juga kita pernah bercakap soal model ekonomi baru, Datuk Seri, ya. Dan kita ada hurdle, ada halangan yang harus kita bina untuk mengembangkan ekonomi. Antara halangannya kita pernah sebut soal middle income trap, ya, kebergantungan kita yang terlalu besar kepada petroleum, kemudian terlalu intensif buruh, kerana buruh yang ada ini masih ada. Apa polisinya? Kita bercakap soal TVET untuk rakyat tempatan. Jadi adalah kaitannya dengan peningkatan gaji. Tetapi dengan buruh yang ada ini, ia memberikan tekanan untuk kita menarik gaji ke bawah. Jadi kesemua ini bagaimana dalam ke-6 strategi itu cuba diharmonikan supaya kita benar-benar boleh bergenjak keluar daripada kerangka yang setakat ini membelenggu ekonomi kita. Mungkin saya cuba address isu kebergantungan kepada sektor petroleum dan gas. Kalau kita lihat dari segi kebergantungan kita, kita dari segi struktur ekonomi kita telah mempelbagaikannya. Kalau satu masa dulu memang kita bergantung kepada sektor pertanian sebanyak 31.8% pada tahun 1970. Sekarang ini telah berkurangan kepada 9%. Kalau kita lihat dari segi kebergantungan kepada sektor pelombongan termasuklah minyak dan gas, sekarang ini menyumbang sekitar dalam 9% juga. Dan ini bermakna ekonomi kita telah dipelbagaikan, di mana sekarang ini dipacu lebih banyak oleh sektor perkhidmatan dan juga sektor pembuatan, yang mana kalau kita combine kedua-dua ini merangkumi 76.5% daripada jumlah GDP kita. Dan untuk itu apabila kita mengalami situasi di mana harga minyak jatuh sebagai contohnya, memang dia memberi kesan kepada ekspor kita, tetapi kesannya itu masih boleh dikatakan manageable. Dan kalau dari segi impact kepada pertumbuhan ekonomi itu, mungkin dia akan berkurangan sebanyak 0.5%. Sebab itulah walaupun dengan kejatuhan harga minyak, kita masih mensasarkan agar pertumbuhan kita untuk tahun ini berkembang antara 4,5% hingga 5,5%. Malah kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi untuk suku tahun pertama telah berkembang sebanyak 5.6%. Itu dari segi struktur ataupun asas ekonomi kita. Dari segi kebergantungan kepada sumber ataupun pendapatan kita, government revenue, dulu kalau tahun 2009, 4%
41% daripada pendapatan kerajaan datang daripada sumber minyak dan gas. Tapi dalam jangka masa sehingga 2014 kita telah berjaya mengurangkannya kepada 29.7%. Maknanya kebergantungan kita kepada hasil petroleum ini kita dah kurangkan. Dan kita mencapai tahap ini dengan meningkatkan lagi sumber pendapatan daripada yang lain, di cukai pendapatan dan cukai-cukai lain. Dan inilah matlamat kita. Dan dengan pengenalan GST ini, maka kebergantungan kita kepada hasil petroleum ini akan dapat lagi dikurangkan lagi signifikan. Ini akan memastikan kita kedudukan kewangan kita, kedudukan fiskal kerajaan kita akan lebih mampan, lebih sustainable. Kita meraihkan pemanggil, Ustaz, dan seorang lagi pemanggil terakhir di talian. Hello, Surej. Hello. Hello, silakan soalannya, Surej. Sorry, saya bertanya ya. Ya. Untuk juga soalan ini pada Dato' Sri. Ya, silakan. Saya tanya, berkenaan dengan RMK Surmati, dalam dia ada mengatakan garis panduan akan untuk meningkatkan sosioekonomi masyarakat India. Bolehkah Dato' Sri perjelaskan secara spesifik apa yang dimaksudkan dengan garis panduannya akan kami untuk meningkatkan sosioekonomi? Okey, baik. Terima kasih. Thank you. Ya, kalau kita boleh kaitkan Dato' Sri, kerana ada rasa ketidakpuasan hati yang memberikan gambaran allocation peruntukan yang diberikan itu tidak sampai seperti yang dijanjikan. Sebenarnya kita banyak program-program untuk memastikan bahawa golongan minoriti tidak terpinggir. Dan untuk itu, untuk masyarakat India sebagai contohnya, memang banyak program-program yang kita laksanakan. Dan ini dalam pelbagai bentuk, sama ada untuk bentuk keusahawanan ataupun dan termasuk akses kepada pembiayaan dan juga pemilikan equity dan sebagainya. Dan kalau kita lihat dalam bajet 2015 itu memang ada lebih 100 juta yang telah diperuntukkan, dan kita juga telah menubuhkan unit sidik yang khusus untuk memantau perkembangan masyarakat India dalam bentuk kesuanan dan juga program-program lain. Saya sendiri di EPU, kita bekerjasama dengan beberapa badan-badan NGO yang mana kita nak pastikan antara lainnya kita mengurangkan kadar keciciran di peringkat sekolah, di kalangan anak-anak sekolah ini. Dan kita baru-baru ini ada beberapa program di mana kita ada beberapa conference ataupun persidangan di mana kita memanggil ramai mereka daripada NGO komuniti India ini dan para ekonomis, bagaimana kita boleh mempertingkatkan lagi penglibatan masyarakat India dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Dan untuk itu, untuk mempertingkatkan lagi pendapatan mereka ini. Dan kami telah menerima beberapa cadangan daripada banyak badan-badan ini. Dan cabaran sebenarnya apa, Dato' Sri? Sorry? Cabaran sebenarnya dalam di sini apa? Pelbagai. Macam kalau kita lihat dari segi keciciran di peringkat sekolah, ini yang kadang-kadangnya di sekolah Tamil terutamanya, sebab ramai juga yang mereka yang tidak lulus darjah 6. Bagi saya tidak sepatutnya mana-mana anak rakyat Malaysia ini tidak lepas darjah 6. So kita nak pastikan mereka ini diberikan peluang untuk dididik dengan baik oleh guru-guru, dan kita pastikan kita monitor prestasi mereka ini, sebab kadang-kadang itu suasana di rumah tidak kondusif untuk mereka belajar dan sebagainya. So ada NGO-NGO yang kita bekerjasama supaya mereka ini dapat membantu untuk mempertingkatkan lagi pencapaian. Dan yang disebutkan blueprint ini kita sedang mengkaji, dan kita akan mengambil kira cara-cara tersebut, dan ini akan diterjemahkan dalam satu bentuk blueprint yang kita boleh laksanakan nanti. Ya. Datuk Seri, kita membuat unjuran untuk RMK11 ni pengembangan ekonomi dalam nisbah sekian-sekian. Sekarang ini kita mengatakan 5% kemungkinannya bergantung kepada senario global. Kita meletakkan julat itu, nisbah pembangunan kita. Tetapi kelihatannya negara-negara serantau setidak-tidaknya unjuran mereka lebih besar. Datuk Seri menyebutkan sebelum kita ke udara tadi, Datuk Seri tidak bimbang. Ini soal main golf dan kita harus selesaikan operasi kita. Tetapi tidakkah mereka closing in
yang kemudiannya nanti akan memberikan tekanan yang lebih besar kepada pengembangan ekonomi kita? Kita perlu terus fokus usaha kita ke arah fundamental. Maknanya apa juga yang kita buat perlu berasaskan kepada fundamental. Sebab itulah kita mempelbagaikan struktur ekonomi kita. Kita committed untuk mengambil langkah konsolidasi fiskal kita. Maknanya kita nak mencapai satu situasi di mana kita mengurangkan defisit kita untuk mencapai satu bajet yang seimbang. Kita nak mengurangkan peratusan kadar hutang negara kita kepada kadar yang lebih rendah daripada 50 tahun ini dijangka dalam sekitar 53-54% kepada mungkin di bawah 45%. Dan ini merupakan semuanya pengukuhan kedudukan kewangan kita untuk membolehkan kita berkembang secara mampan, secara lestari. Dan ini adalah penting untuk kita. Dan ini bakal dicapai dalam suasana ekonomi dunia yang tidak menentu. Dan ini dapat dibuat sebab kita pertahankan asas ekonomi kita ataupun kedudukan kewangan kita dengan lebih baik. Saya juga nak menyentuh tentang kedudukan sistem perbankan kita. Kalau kita lihat antara faktor-faktor utama yang membolehkan ekonomi kita berkembang secara mampan adalah kerana kedudukan sistem kewangan kita yang utuh, yang betul-betul kuat. Dan dari segi modal, sebagai contohnya, equity capital ratio kita pada kadar 12.5% berbanding kadar minimal 7%. Kualiti aset kita lebih baik pada kadar 1.2-1.3% dari segi net impact loans ratio-nya. Dan kecairannya pun baik pada sekitar 86%. Ada banyak perkara yang harus kita lihat untuk memahami realiti fundamental ekonomi yang selalu disebutkan. Benar, ini penting dan ini membolehkan kita dapat progres atau berkembang secara mampan. Yang negara lain mempunyai asas mereka sendiri, tapi yang saya sebutkan, dan kata lain ukur baju badan sendiri. Dan pastinya ada siri-siri besok malam lagi, Suhaimi, kita akan ada lagi. Syed, apa pun sebenarnya bagi penonton yang ingin mendalami, memahami lagi, boleh layari sebenarnya rmk11.epu.gov.my, ringkasan eksekutif, dan malah boleh menelaah terus buku yang tebal tu. Tebal ni nak dihujahkan dalam 1 jam memang lelah lah. Boleh, saya dan Suhaimi, kita ada 3 dokumen. Ini dokumen yang utama, yang 388 muka, untuk mereka yang banyak masa untuk membacanya. Untuk mereka yang kurang masa, terima kasih banyak. Dan ini brosur pun ada. Yang kecil ini itu saya dokumen, semua boleh. Semua boleh akses. Terima kasih Datuk Seri dan tahniah sekali lagi. Terima kasih. Pembentangan pada hari ini. Tahniah kepada rakyat Malaysia. Mudah-mudahan semuanya berbuah. Kita belum bercakap soal keberkesanan pelaksanaan. Itu kita akan pertajamkan nanti. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.